ni. Baik cikgu. Tadi dah tengok webinar? Dah tengok webinar belum? Dah. Okey. So Dah, kita cikgu. tengok buku modul muka surat 77. Sama tak page saya dengan page korang? Buku modul biru ni. Ni. Muka surat 77. Sama tak? Ikatan kovalen. Okey. So kita tengok sikit apa itu ikatan kovalen. Okey. Dekat buku awak isi tempat kosong, betul ke? Betul cikgu. Okey, mana boleh isi kita isi Alright, apa itu ikatan kovalen? Dah dengar dah dekat webinar tadi, kita ulang je balik. Ikatan kovalen terbentuk antara bukan logam dan bukan logam. Sekejap, pilih pen dulu. Okey, terbentuk antara bukan logam dan bukan logam. Macam mana nak tahu dia bukan logam? Grup 14 sampai 17. Ini adalah bukan logam. Okey. Macam mana pula nak tahu grup 14 dengan grup 17? Dari susunan elektron lah. 287. Okey, elektron valence dia 7. So dia adalah grup 17. Maksudnya dia bukan logam. Kalau nak susunan elektron ni mesti kena tahu buat. 2, 4. Elektron valence dia 4. So dia grup 14. So dia bukan logam. Okey. So setiap atom akan berkongsi sama ada sepasang elektron yang kita panggil sebagai ikatan tunggal atau 2 pasang elektron ikatan ganda 2 atau 3 pasang elektron ikatan ganda 3. Okey. Bagi mencapai susunan elektron oktet atau duplet yang stabil. Maksudnya tujuan dia untuk berkongsi ni mesti mencapai oktet dan duplet. Apa maksud oktet? Oktet tu apa? Susunan elektron valen yang stabil. Oktet tu macam mana kita nak tahu dia stabil? Betul tu, tapi macam mana kita nak tahu dia stabil? Nombor elektron valen dia mesti 8. Yes. Oktet, August 8. Ni 8. Oktet dah tu. Kalau duplet 2, so susunan elektron dia 2 je macam tu. Kalau 2.2, ini bukan duplet. Sebab apa? Sebab pada kala kedua mesti 8. So ini bukan duplet. Duplet terjadi bila dia ada satu kala je macam ni. Sebab kala pertama memang paling penuh 2. Yang seterusnya mesti cukup 8. Okay. And then molekul-molekulnya ditarik oleh daya van der Waals yang lemah. Maka sebahagian kovalen biasanya wujud dalam cecair atau gas. Okey, ini fakta dia lah. Alright, kita try lukis. Ini sebagai tutorial lah kan. Tadi kita dah belajar dah dekat webinar. Okay, kita tengok balik macam mana. Lukiskan gambar rajah susunan elektron bagi pembentukan ikatan berikut. Okay, dia dah bagi dah. Kita kena lukis H2. So ada berapa hidrogen kita kena lukis? 2. Okey, kita lukis hidrogen. Bila lukis hidrogen mesti lukis nukleus dia dulu. Okey. And then lagi satu hidrogen. And then ini dia punya nukleus. Nukleus jangan tinggal. Lepas tu baru kita lukis dia punya petala. Bila susunan ini adalah susunan elektron Bila susunan elektron dia 1, maksudnya ada 1 je lah petala dia. 1 je. Untuk hidrogen lagi 1 pun 1 juga. Bila kovalen dia berkongsi, sebab tu dia jadi set macam tu. Macam matematik. Awak ada belajar set kan? Samalah. Okay. So bila kita kata berkongsi berapa elektron, kita letak dekat dalam dia ni. Letak dekat dalam pun boleh. Ataupun awak nak letak dekat, sekejap saya lukis kat tepi. Tak nak letak kat dalam lah cikgu, nak letak dekat dia punya petala pun boleh. Tak kisah. Okay. Macam mana nak tahu berapa bilangan yang letak kat dalam tu? Okay, katakanlah hidrogen ni. Hidrogen susunan elektron dia 1. So dia tak cukup 1 untuk jadi duplet. Sebab kita cakap tadi kan dia mesti jadi duplet kan.
So bila dia tak cukup 1, kita akan pinjam lagi 1. So ada 2. Sebab tu dekat tengah-tengah tu ada 2. Okay, kita try lagi. Kita try lagi Ini hidrogen. Okay, tengok ni hidrogen. Susun dekat tepi dululah. Hidrogen susunan elektron dia 1. Klorin susunan elektron dia 287. Okay, macam mana awak nak tahu berapa yang awak kena lukis? Faham tak daripada webinar tadi? Kalau tak faham, cikgu nak tunjuk. Soalan perangkap. Faham tak? Ke cikgu nak tunjuk? Ke dah boleh buat sendiri? Cikgu tunjuklah cikgu. Okey, cikgu tunjuk Okey, macam ni. Kalau covalent, kita tengok berapa bilangan yang tak cukup. Okey, apa yang tak cukup? Okey, maksudnya macam ni. Hidrogen, susunan elektron dia 1. Maksudnya untuk jadi duplet, dia tak cukup 1. So, cikgu tulis kat bawah sini 1. Okey, klorin 287. So 287 dia mesti kena jadi oktet. So 7 nak ke 8 dia tak cukup 1. So cikgu tulis juga bawah ni 1. Okey, so kita darab silangkan. So kita dapatlah HCl. Maksudnya kita tahulah kita nak kena lukis 1 hidrogen, 1 klorin. Maksudnya kita darab silangkan berapa bilangan elektron yang tak cukup. Okey. Kita try lukis. Tak apa, bawah tu ada banyak lagi soalan. Kalau korang mesti faham. Okey, hidrogen mesti lukis dia punya nukleus dulu. Okey, lepas tu lukis susunan elektron yang pertama, petala yang pertama. Okey, petala pertama ni ada 1 elektron tadi. Okey, cikgu buat untuk klorin, cikgu buat warna lain lah bagi korang nampak sikit. Okey, kita try lukis untuk klorin. Okey, ni dia punya nukleus dia. Okey, dia 287. So, dia ada petala pertama, 2. Okey, ni tak libat apa-apa. Lepas tu dia ada petala kedua. Pun sama, tak terlibat apa-apa. 2, 4, 8. Okey, petala ketiga ni, yang 7 ni. Alamak, cikgu drag sikit sekejap bagi cantik sikit. Sekejap. Okey. Sekejap. Cikgu bagi dekat sikit. Hidrogen. Hidrogen. Okay, ni nukleus dia. Okey, petala yang luar tu dia mesti jadi set. Aduh, tak cantik juga. Tak cantik pun tak apalah, korang faham je kan? Aduh je nak lawa-lawa. Okey. So, petala terakhir tu dia dah jadi set. Sekarang ni berapa yang kita nak lukis kat dalam ni ikut macam cara cikgu tadi. Berapa yang dia tak cukup, itulah yang dia pinjam. Maksudnya hidrogen tak cukup 1. So dia akan pinjam 1. So ada 2. So dalam ni kita mesti lukis 2. Okay, lukis 2. 1 daripada hidrogen punya, 1 lagi purple sebab dia pinjam daripada klorin punya. Okay. Lepas tu baki dekat luar tinggal berapa? Kita kata tadi asal klorin ada 7. Dalam dah ada 1, so kat luar lagi 6. Macam tu. So nak check gambar kita betul ke tak, kita check betul tak dia jadi 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tu dapat daripada hidrogen punya 1 merah dia pinjam. Okay, kita try lagi. Cikgu tinggal dulu, so terliwis tu. Cikgu nak bagi korang faham cara lukis dulu. Okay, kita tengok untuk O2. O2 ni tak payah nak fikir dah nak lukis berapa sebab dia dah bagi formula O2. So kita terus lukis je. Maksudnya ada 2 oksigen. Okay, oksigen. Oksigen ni, ni oksigen. Ini dia punya nukleus. Bila oksigen ni dia jadi pelik sikit lah sebab dua-dua bulat kan. Oksigen ni dia punya nukleus. Lepas tu ni dia punya susunan elektron yang pertama. Okey, 2. Okey, lepas tu lagi 1 oksigen. Oksigen, dia punya nukleus. Dia punya susunan elektron yang pertama. Okey, lepas tu dia punya petala yang dia berfungsi tu. Oh, Allah tak cantik juga. Nasiblah nak.
Okey. Sekarang ni macam mana kita nak tahu berapa yang dia berkongsi? Tadi cikgu kata kita tengok berapa yang dia tak cukup. So oksigen tak cukup berapa kalau tengok kat situ? 2. Dia tak cukup? Tak cukup 2 kan? Bila dia tak cukup 2, dia akan pinjam 2. So dalam kerongsong dia ada 4. 4. So kita lukislah kat dalam ni 4. 1, ya Allah. Ya Allah. 1, 2, 3, 4. Memang tak cantik lah. Okey. Bila dah ada 4, dekat 2 tinggal lagi 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cara cikgu macam tu lah. Cikgu tengok berapa yang dia tak cukup. Banyak tu juga dia pinjam. Dia kena letak dalam kerongsong tu. Okey, nak tanya apa-apa? Kita try lagi. Okay, kita try dulu lukis semua. Baru kita tengok Soto Lewis. Okay, kita tengok ni pula. Ni dia tak bagi tahu tau. Berapa nak lukis karbon, berapa nak lukis oksigen. So kita kena identify. So kita buat cara macam tadi. Karbon 2, 4. So karbon tak cukup berapa? 4. 4. Okey. Oksigen 2, 6. So oksigen tak cukup berapa? 2. 2. Okey, kita darab silangkan dia. Dapat C2O4. Betul tak? C2O4. Betul. Okey. Bila dapat nilai yang besar, kita kecilkan dia. So kita jadikan dia formula empirik. So bila kita kecilkan dia, kita dapat apa? Bagikan dia 2 bagi 2, ini pun bagi 2. So kita dapat CO2. Kalau tadi satu-satu, tak boleh nak kecil lagi. Tapi kita dapat nilai yang kita boleh kecilkan, kita kecilkan. So kita dapatlah orang kata guide untuk kita berapa bilangan karbon nak lukis, berapa bilangan oksigen. Okey, kita try lukis karbon. Karbon. Okey, ni nukleus. Okey, ni petala pertama. Petala pertama tak ada buat apa-apa. Okey, 2. Okey, oksigen. Oksigen cuba jauh sikit. Ikutlah jadi lawa. Oksigen. Okey, ni nukleus dia. Okey, ni petala pertama dia. Petala pertama pun tak jadi apa-apa juga. Okey, dia kata ada 2 oksigen. Buat kiri kanan. Kenapa kiri kanan? Memang macam itulah dia punya lukisan dia. Macam tu. Okey, ni petala petala pertama. Okey, baru lukis petala kedua. Ni petala kedua untuk oksigennya ini. Ni untuk oksigen yang satu lagi. Okey, lepas tu untuk oksigen tadi tu. Okey, ni untuk oksigen. Okey. Sekarang ni kita nak tentukan berapa yang kita nak lukis dalam set tu, dalam ruang set tu. Okey, kita tengok, kita guna kaedah tadi. Okey, tapi ni ada lain sikit lah. Karbon tadi kita kata karbon tak cukup berapa? 4. Karbon tak cukup 4. So karbon mesti pinjam 4. So ada 8, betul tak? Tapi yang 8 ni karbon kena share dengan berapa orang kiri kanan dia? Karbon tak cukup 4. So karbon akan pinjam 4. So ada 8. 8 elektron ni karbon kena share dengan berapa orang kiri kanan dia tu? Ada berapa? 2. 2. So 8 bahagi 2? 4. 4. Maksudnya kat sini untuk karbon dulu. Okey, untuk karbon ada 2, oksigen ada 2. Cikgu lukis warna ni sebab nak bagi korang nampak. Tapi kalau tak guna pen biasa je, dia akan jadi lagi jelas sebenarnya. Okey, belah sini pun 4. Okey.
Nak cek gambar kita betul ke tak, yang dalam kosong dulu tahu. Oksigen tu, oksigen 26. So bila 26, dia tak cukup 2, dia kena pinjam 2. So betul tak dalam oksigen tu ada 4? Betul. Macam tu lah. Lepas tu baru kita isi selebihnya dekat luar tu. Dalam dah ada 4, so dekat luar lagi 4. Ni pun sama. Dalam dah ada 4, dekat luar lagi 4. Kalau karbon pula dah cukup lah. 4 sini, 4 sini, 8. Nak cek lagi, betul ke? Tadi oksigen 26. Maksudnya elektron valence dia mesti ada 6. 6 warna merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karbon pula ada 4. So mesti ada 4 purple. 1, 2, 3, 4. Soalan yang last tu korang try tau. Yang ni dah salin ke? Korang tengah salin ke? Ataupun nak kemudian baru salin? Dah salin dah cikgu. Dah salin. Okay. Orang lain? Alia, Dina, Zayana, siapa lagi? Amir Badul Isyam, Hakim. Hakim ada tak? Dah, Aaron dah. Siapa lagi? Danish Mustafa dah. Danish Farhan. Aish. Aish ada tak Aish? Ada. Dah salin belum? Saya baru masuk tu. Aish. Tak apalah, yelah. Nak cikgu rekod, nanti boleh tengok balik Okey, cuba try yang bawah tu. Try yang ni dulu. Okey, cuba try yang ni dulu. Cuba tengok. Cikgu ni tak boleh lah, cikgu mesti nak buat sama-sama juga. N 25. So berapa yang dia tak cukup? 3. 3. Hidrogen 1. So berapa yang dia tak cukup? 1. 1. So formula kita dapat? NH3. NH3. So lukisan kita ada 1 N, ada 3 H. Okey, siapa nak lukis cepat? Lukis lepas tu boleh share screen ataupun guna kamera je pusing dekat jawapan. Cepat. Cikgu panggil nama lah sekejap lagi. Okay, cuba lukis dulu. Try buat NH3, try buat N2 juga. Dapat? Siapa nak share jawapan?
Aidan. Oh, shoot. Aidan. Aidan ada? Aidan tak ada. Ada. Okey, Aidan. Alamak. Aidan kamera tak okey. Tak boleh share kamera. Pakai handphone ke Aidan? Aidan buat kerja dekat buku ke dekat PC? Dekat buku lah Ada phone, oh bukan buku. Ada phone tak? Oh ya Allah. Kesian dia. Ada phone tak? Boleh ada juga. Okey, snap gambar dah siap ke? Kalau Aidan dah siap, Aidan snap, Aidan telegram kat cikgu. Cikgu tayang. Oh, belum. Aiman Hasif? Aiman Hasif dah siap? Belum cikgu. Belum. Siapa cikgu nak minta tolong ni? Ehsan Wajdi? Ya cikgu, kejap saya hantar gambar. Ehsan lah. Ehsan share jawapan lah kejap lagi boleh? Boleh cikgu, boleh cikgu. Okey. Okey, Ehsan dah bagi. Soalan lagi satu. Siapa nak try yang N2? Lepas tu saya terus tunjuk je. Cepat buat N2 Cikgu panggil sekejap lagi. Sambil tu cikgu edit ni sekejap. N2, Kalisha boleh tak? Kalisha buatkan yang N2. Boleh cikgu.
Kalisha dah siap? Hantar kat Telegram cikgu Sementara tunggu Kalisha, cikgu cek kehadiran sekejap. Arif Daniel. Arif Daniel ada. Ya, cikgu. Danish Farhan ada tadi kan? Danish Farhan. Danish Farhan tak ada. Dia. Ya, cikgu. Hairul Najmi. Saya cikgu. Hanif Irfan. Hanif Irfan. Azlami. Layani dari tadi tak elok cikgu dah beritahu. Azlami tak ada. 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 Okay, Azwar tak ada. Akmal Hakim. Akmal Hakim. Ada juga ada. Amir Haziq. Amir Haziq. Amir Haziq 1. Amir Haziq 2. Amir Haziq 3. Amir Ashraf. Amir Haziq ada. Amir Ashraf. Ada cikgu. Amir Badrul Hisham. Ya, cikgu. Danish Omar. Ada, cikgu. Hakim. Tolonglah ada suara Hakim. 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 Huzair. Saya cikgu. Ihsan. Saya cikgu. Kalisha ada ke? Kalisha. Sekejap cikgu tengah hantar. Tengah tak? Okey. Khair. Khair. Ada. Luqman Hakim. Ada cikgu. Nakiuddin. 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 Nakiuddin 1. Nakiuddin tak ada. Nakiuddin ni merajuk dengan saya kot. Tak pernah-pernah nak masuk kelas. Kenapa? Sekejap saya buat gambar untuk Kalisha tadi. Okay. Okay. Alright. Okay. Dia. Keluar tak? Oh, dia tak keluar slideshow kat korang. Tapi bolehlah. Korang boleh nampak kan? Okay. So, betul lah ni. And dia punya nukleus. And then petala pertama. Okay.
Macam mana Kalisha boleh dapat 6 dekat tengah-tengah? Kita tengok berapa yang dia tak cukup lah. Macam cikgu kata tadi. Dia 25. 25 maksudnya dia tak cukup 3. Bila tak cukup 3, dia akan pinjam 3. So ada 6. Ada 6 sebab tu 6 je dekat tengah-tengah tu. So bila 6 dekat tengah-tengah, lepas tu dia baki lagi 2, dia letak je 2. Okay, tak kisah. Boleh je letak 2 je seketul ke atas ataupun nak letak satu atas satu bawah pun boleh. Okay. And then satu lagi Ehsan yang jawab tadi. Okay, yang ni pun betul. And ada nukleus, lepas tu petala pertama. Okay, lepas tu berapa, macam mana dia nak tahu dia share? Sama juga. 25 dia tak cukup 3. So dia kena pinjam 3. So ada 6. Masalahnya 6 yang dekat hidrogen tu, dia kena share dengan 3 hidrogen. So 6 bahagi dengan 3, 2 je lah. So setiap set tu kita letak 2. So bila letak 2, nak semak balik. Betul ke gambar aku lukis ni? Kita check pula untuk hidrogen. Hidrogen tak cukup 1. So dia kena pinjam 1. So gambar dalam set dia mesti ada 2. So betul lah. Okay. Pandai dah lah tu. Orang lain dapat tak jawapan yang sama? Dapat tak? Dapat cikgu. Okey. Dapat. Fahamlah tu. Okey, kita sambung. Okey, so selesai lukis-lukis, selesai dah. Kita tengok struktur Lewis tu. Okey, struktur Lewis tu macam mana? Lagi senang. Yang ni silibus baru KSSM. Waktu sebelum ni tak ada, bila masuk matrik ke baru ada. So sekarang ni dekat korang dah ada dah. Okey. Senang je, korang lukis je formula. Okey, contoh macam ni kan. Ni H, okey H. Tengah-tengah ni lukis je bulat tu balik dalam bentuk pangkah. Dah siap? Okey. Yang sebelah tu HCl pun sama. H dengan Cl. Okey, dekat tengah-tengah ada sepasang elektron. Okey, lepas tu Cl ada lagi lah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya kita boleh simpulkan bahawa struktur Lewis ni kita lukis dia punya petala luar tu. Dengan tengah-tengah yang dia sharingkan tu. Okey. Untuk yang bawah. Yang ni tadi share berapa? Oksigen tadi 6 4. Okay. So O ada 2 and then dekat tengah-tengah dia share 4. 1, 2, 3, 4. Okay, lepas tu 2 atas, 2 bawah. Yang ni pun sama. 2 atas, 2 bawah. Kalau korang letak tepi lah. Tak kisah. Janji cukup 8. Jadi kita ada O, kita ada C, kita ada O. Okay, sini 4. Ni atas 2, bawah 2. Karbon pun kiri kanan dia 4. Okey. Atas 2, bawah 2. Macam tu je lah. Okey. Siapa nak try buat untuk N2 dengan NH3? Gambar yang Kalisha dengan tu dah buat tadi. Okay. Untuk yang N tu macam mana? Siapa yang guna phone? Dia boleh je terus buka kamera dia tu, dia terus point je dekat buku. Siapa boleh? Alah, volunteer lah. Right. Takif Auni dia, Takif Auni. Takif Auni. Takif Auni. Tak ada. Amira. Takif Auni, boleh lah guna phone kan? Cakap ya, guna phone. Takif Auni, buka kamera. Saya kat luar. Wah, kantoi. Takif Auni pergi Maidin. Takif Auni gimana? Dah vaksin ke? Berjalan-jalan ni, Saya yang tebak. Kau kerja JNT kau. Tengok anak kan, tengok. Pandai dia tapi tak apalah, muncul dia masuk kelas juga. Husnuzon. Okeylah, tak apalah.
cikgu ni. Sorry cikgu. Okey, tak apa. Okey, faham. Amira ada tak? Saya cikgu. Amira share jawapan Amira. Saya guna laptop cikgu. Saja je. Guna laptop. Boleh juga. Amira snap gambar. Lambatlah Amira ni. Zayana? Okey cikgu. Saya snap. Boleh. Yeay. Okey Amira. Amira 1, Zayana 1. Zayana ada tak? Ada cikgu. Okey, baik. Zayana guna phone ke? Laptop cikgu. No, semua laptop Semua ada kemudahan Nak snap hantar kat cikgu ke ataupun nak share screen sendiri ke? Macam mana? Yang lain tu boleh try lagi, try dulu. Isikan yang belakang-belakang tu. Lakolah si Takif Aunin. Kemana dia pergi jalan tu Dah lah cikgu rekod dia tau Takif. Cikgu nak upload kat YouTube. Aduh. Tak apalah kan. Dia kat luar pun dia nak juga buka belajar kimia. Okey, Adina dah hantar dah. Kejap. Oh, dia terus hantar 2 sekali. Okey juga ni. Okey. Dia dah hantar 2 sekali. So, Zayana kat ya tadi Zayana. Kejap. Cikgu buat. Edit sikit. Sebentar. Okey. Right. Okey. Dapat tak? Oh, macam open. Okey. So, and okey betul. Tengah-tengah ada 6, lepas tu ada extra 2. Okey, betul? Untuk NH3 and ada H. Oh, ni dia buat atas, kiri, kanan. Okey, boleh. So, ada 2. Okey, betul. So, faham tak cara nak lukis susunan elektron covalent dengan struktur Lewis? Okey tak? Peher. Faham tapi keliru sikit. Faham? Faham Okey, dah. Ya. Nak salin lagi ke? Dah salin dah. Dah. Alright, so kita sambung. Tak tahu, cikgu tukar. Sebabnya cikgu guna PDF, dia nak conteng-conteng. Kalau guna PowerPoint nanti kan dia tahulah. Okey, so kita kat sini pula. Okey, membandingkan ikatan ion dan ikatan kovalent, page 79. Okey, tengah-tengah ni persamaan dia. So apa persamaan antara ikatan ion dan ikatan kovalent? Mestilah dia punya function untuk mencapai apa? Untuk mencapai susunan Elektron yang oktet atau duplet instabil. Yes, untuk mencapai susunan elektron oktet atau duplet yang stabil. Ini persamaan dia. Okay, salin. Untuk mencapai susunan elektron oktet atau duplet yang stabil, and then setiap apa yang dia buat iaitu sama ada menderma, menerima ataupun berkongsi mesti melibatkan elektron valence sahaja. Betul tak?
Mesti melibatkan electron saja. Electron tu apa? Yang petala paling terluar lah yang ni. Ini. Mesti melibatkan angka belakang tu je. Angka belakang tu yang menentukan sama ada dia menderma, menerima atau berkongsi elektron. Okay. Alright. Okay, ni persamaan. Tepi-tepi ni adalah perbezaan. Kalau ikatan anion antara logam dengan bukan logam. Bukan logam tadi cikgu dah cakap dah. Bukan logam grup mana? Ingat tak? 14 hingga 17. Yes, very good. 14 hingga 17. Kalau logam, minggu lepas cikgu Rizal ajar. Logam grup 1 sampai grup 13. Itu logam. Okey. Kalau grup 18, kenapa tak terlibat dalam ni? Kenapa grup 18 tak ambil kira? Memang dah oktet. Yes, betul. Grup 18 telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. So dia tak perlu lagi nak derma ke, nak terima ke, nak berkongsi elektron. Dia dah stabil. Gitu. Okey. So ikatan anion antara logam dengan bukan logam, ikatan kovalen antara bukan logam dan bukan logam. Ini sesama dia lah. Okey, lagi yang bawah satu untuk ini. Elektron diderma atau diterima oleh atom. Okey, untuk anion diderma atau diterima. Logam akan derma, bukan logam akan menerima. Tapi kalau kovalen, elektron dikongsi. Dikongsi oleh atom. Gitu. Zafairi, Ya cikgu. dah salin? Dah. Sihan. Sihan 1. Sihan 2. Sihan 2,5. Tak ada. Kalisha ada tadi. Alia ada? Ada cikgu. Alia? Oh, Sihan ada. Okey, Sihan dah habis salin dah? Oleh. Okey, tak apa. Alia dah habis salin? Okey. Atika ada kan? Saya cikgu. Okey. Nakiuddin, panggil lagi ni. Nakiuddin ada tak? Nakiuddin, Hakim. Danish Farhan tadi ada ke? Lupa lah. Danish Farhan. Hakim tak ada. Danish Farhan pun tak ada. Dalam ni ada. Danish Farhan tidur ke? Okey, alright. Selesai dah salin? Okey. Kita tinggalkan ayam itu. Okey. Kita buat latihan sikit. Lukiskan susunan elektron sebatian yang terbentuk. Okey, dia bagi jadual berkala dekat awak kan? Alah, kenapa kan cikgu tak ada jadualkan pula? Okey, P dengan R. Oh, ni yang mana cikgu buatnya? Alah, cikgu tak update ke?
Okey, korang try jawab dulu. Cikgu cari cikgu punya slide ni jap. Cuba jawab dulu muka surat 80. Dekat situ dia bagi formula, dia bagi sebatian je. P, R, S, Q. Dia tak cakap pun. Logam ke, bukan logam ke, ion ke, covalent ke, dia tak cakap. Kita yang kena menentukan. So cuba korang try buat dulu. Sambil cikgu cari cikgu punya slide jap. Okay, dah. Saya try ke? Okay. Ini baru betul. Alright. P dengan R. P dia letak dekat sekejap. Okay. P dekat sini. Macam mana kita nak tahu susunan elektron bagi P? Siapa dah dapat untuk P susunan elektron dia apa? 1. Satu. Macam mana kita tahu satu? Sebab dia berada di kala satu and then kumpulan satu. Susunan elektron dia adalah satu. Okay, kalau R berada di sini. So R dekat kala kedua. Macam mana cikgu tahu kala kedua? Sebab dia dekat baris yang kedua dah ni. 1, 2. So ada 2 kala. Okay, depan masihlah 2. Belakang ni merujuk kepada kumpulan dia. Kumpulan berapa ni? Kumpulan 16. So kalau 16, 2, 6 lah. Kena pandai buat macam ni dulu. Okay, yang ni clear ke? Boleh dah ni korang ni. Boleh kan? Boleh cikgu. Boleh cikgu. So kalau satu bukan grup satu tau. Hidrogen ni kes terpencil sikit. Jangan korang tengok satu je korang terus kata dia grup satu. Tak. Kalau yang ini dia adalah hidrogen. Bila hidrogen ni dia kira bukan logam. Okay. So dia salah rasanya ni. Satu tu bukan logam ke jadual yang salah ni. Okay, betul lah. Hidrogen ni dikira sebagai bukan logam. Kalau logam yang cikgu kata grup satu tu, bila dia 2, 1. Ni 1. 2, 8, 1. Ini adalah grup satu, baru kita kira sebagai logam. Kalau susunan elektron dia satu je, ni kes terpencil lah untuk hidrogen. Hidrogen adalah gas. So dia adalah bukan logam. Okay. 16, ni 6, 16. So dia adalah bukan logam juga. So bila bukan logam dengan bukan logam, kita dapat sebatian kovalent. Okay. So kita nak tahu berapa banyak kita nak lukis. Tulis macam tadi. P tak cukup 1, R tak cukup 2. Darab silang dapat P2, R. Betul ke? Betul cikgu. So kita lukislah. Ada 2 P, ada 1 R. Okey, R dekat tengah-tengah. Ni nukleus dia. Okey, ni elektron petala yang pertama. 1, 2. Okey. Lepas tu kita ada R.
ada P. Cikgu cakap belik-belik. Okey, ni untuk P. Ni nukleus bagi P. Okey, P kat belah sini juga. P. Okey, lepas tu baru lukis yang nak berkongsi. Alamak. Korang lukis lagi cantik daripada cikgu. Cikgu tengok. Okey. Kat sini tak cantik sikit. Lebih kurang je. Kalau tak mahir melukis, tak mahir juga. Okey, so berapa yang dia berkongsi? R tak cukup 2, so dia akan pinjam 2. So R ada 4. Tapi 4 tu dia kena bahagi dengan kiri kanan. So berapa yang kita kena lukis kat dalam pelongsong ni? Berapa yang nak kena lukis? 2. 2. Okey, kita lukis 2. 1, 2. 1, 2. Lepas tu kita lukislah untuk bagi dia penuh. Kat dalam dia ada 4, 5, 6, 7, 8. Okey, P dah tak ada lukis apa-apalah sebab P susunan elektron dia tadi 1. So dia akan jadi 2. So 2 je lah. Cikgu lukis tak cantik. Korang lukis lagi cantik, cikgu tengok. Okey, boleh? Okay, kita try yang ni pula. S dengan Q. Okay, S dulu. Apa susunan elektron bagi S? Try. Berapa? 287. 287. Okay, betul? Sebab dia dekat color 3. 1, 2, 3. Lepas tu dia dekat grup 17. Okay, pandai. Q? Q dekat color berapa? 2. Okey, 2. Susunan elektron 2. Okey, betul. So 7 maksudnya grup 17. Grup 17 bukan logam. 2 maksudnya dekat grup 2. So dia adalah logam. Logam dengan bukan logam dapat sebatian ion. So bila sebatian ion lainlah cara dia kan. Bukan macam cikgu ajar tadi. Sebatian ion ikut cara macam cikgu Noriza. Okey, Q. Q 2. So dia akan derma berapa? 1. Derma 1 ke derma 2? Okey, kita tengok tahu. Tujuan dia, kita cakap, tujuan dia mesti mencapai oktet atau duplet. So Q, kenapa cikgu buat Q dulu? Sebab Q dekat depan. S dekat belakang. So kita buat Q dulu. Maksudnya Q dekat depan. Okey. Bila dia 2, maksudnya dia akan derma 2 elektron. Dia akan derma 2 elektron. So bila dia derma 2 elektron, dia jadi Q2 plus. Okay. Kalau S 287. So S akan terima 1 elektron. Dia akan terima 1 elektron. So dia jadi S negatif 1. Lepas tu kita darab silangkan charge dia. Macam kita buat formula kimia. So kita akan dapat Q1 S2. Okay. So secara logiknya kenapa jadi formula macam ni? Kita tengok balik. Q tadi kita kata dia nak derma 2 kan? Tapi S nak terima 1 je. So bila kita buat formula kita nampak kat situ. Q ada 1, S tu ada 2. Sebab apa S ada 2? Sebabnya 2 Q tadi tu, 2 elektron tadi tu pergi dekat S ni 1, pergi kat S ni 1 lagi. Sebab Q mesti kena derma 2. Okay. So lukisan kita Q nukleus, okey, susunan elektron yang pertama 2. Okey, ada tak lagi susunan elektron yang seterusnya? Dia 2 ni wujud lagi tak? Bila dia dah dermakan. Adik? Q tadi kan 2. Sekarang ni 2 ni dia dah derma. So ada lagi ke tak ada dah? Tak ada. Tak ada dah. So dia tinggal yang ini je. Tinggal yang ini je 2. So bracket letak 2 plus. Okay, ini untuk Q. Untuk S kita ada 2 S kan? So kita lukis S ini 1, S ini 1.
Okey, jap cikgu padam ni. Okey. S287. Okey, S ni nukleus dia. Ini petala pertama. Petala kedua 8. Okey, lukis juga. 2, 4, 6, 8. Okey, lepas tu petala yang ketiga ada ke tak ada? Dia 2, 8, 7. Dia terima 1. So adalah sebab dia akan jadi 2, 8, 8. Okey, lagi satu. Ni yang asal dia tadi 2, 4, 6, 7. Yang asal tambah satu lagi yang datang daripada Q. Cah dia negatif 1. Kena lukis 2 sebab dia kata QS2. So kenalah lukis 2S. So ni S, ni nukleus, ni petala pertama. Ni petala kedua. Bab ni memang banyak lukis bulat je. Kalau tak nak lukis yang bulat tu, orang nak lukis pangkal pun boleh. Tapi dua bentuk tu je lah, bulat ataupun pangkal. Jangan buat love pula. Love lah bulat lah, tak boleh. Deng-deng dah. Ini untuk sebatian ion. Faham tak? Faham tak? Nak tanya tak kat mana-mana? Tanya tak? Cara cikgu macam tu lah maksudnya. Cikgu buat kesimpulan kat sini sekejap tau Maksudnya kalau ikatan ni dia ada dua kan. Ikatan ion, dia ada ikatan kovalen. Kalau ikatan ion, logam dengan bukan logam. Ikatan kovalen, bukan logam campur bukan logam. Okey, yang logam ni dia akan derma elektron. Derma elektron. So dia akan jadi ion positif. Yang bukan logam dia akan terima elektron. So dia jadi ion negatif. Lepas tu nak dapatkan formula dia, kita darab silang cas dia. Berapa yang dia derma? Dia derma 2, dia jadi 2+. Dia terima 1, dia jadi negatif 1. Lepas tu kita darab silangkan dia. Itu kita dapatkan dia punya formula. Untuk bukan logam dengan bukan logam, BL dan BL akan share elektron. Okey, bila dia share elektron tu yang bentuk dia ada jadi set macam ni dekat sebab kat tengah-tengah ni yang dia share. Okey. And then macam mana nak tahu formula dia? Kita kira bilangan elektron tak cukup. Ini cara cikgu lah dalam buku teks ada. Berapa yang tak cukup? Katakanlah dia tak cukup 2, so dia akan pinjam 2. So dalam kosong dia ada 4. Kalau tak cukup 3, dia akan pinjam 3. So dekat dalam kosong dia ada 6. Tapi kalau dia kena share, ada kiri kanan dia. So benda yang dia ada tadi tu, bahagi pula dengan kiri kanan dia. Macam tu. Okay. So untuk dapatkan formula dia, awak darab silangkan bilangan elektron yang tak cukup. Kalau dapat nombor besar, boleh kecilkan, awak kecilkan. Baru awak lukis. Alright. Okey, soalan 3 dengan 4 try buat sendiri. Lepas tu kita macam tadi. Ni 3. S. Tentukan dulu. Dia mesti pandai buat susunan elektron dulu. Logam bukan logam baru tahu nak lukis apa. Okey, nombor 3 dengan 4 cikgu tunggu Try buat dulu. Lepas tu tengok kalau tak ada volunteer cikgu sebut nama. Zayana boleh kot nombor 3. Zayana nombor 3. Zayana ada tak? Ada cikgu. Zayana try nombor 3 Nombor 4. Orang lain semua try buat nombor 4. Nanti cikgu panggil Isan yang bertuah.
Amir Badrul Hisham. Soalan nombor 4, boleh tak? Bagi jawapan kat saya. Amir? Saya tengah buat je. Okey, pasukan Kisen ya. Dah, Zayana dah. Belum cikgu. Dah ke? Dah. Okey, kita tengok jawapan Amir dulu. Oh, sekejap. Zainal hantar dah. Sekejap.
Kita tengok dulu. Soalan nombor 4 dulu. Nombor 4. Okey, R dan Q. R 26. Okey, betul. Nampak tak kawan buat? Okey, R 26. Q 22. Okey, so Q akan terima 2. So Q 2 plus. R akan terima 2. 2 minus. So Q 2 plus. R 2 minus. Dapat QR. So lukisan dia ada satu Q. Ada satu R. So Q, kat Q tu je dia tertinggal. Apa yang dia tertinggal dekat Q tu? Apa yang dia tertinggal dekat Q? Bulat kat Q. Yes, ada bulat nukleus tu tau. Bila kita dah lukis Q, kena lukis bulat kecil. Cikgu tak boleh tulis. Bila PowerPoint ni cikgu tak boleh nak tulis dah guna pen. So bila awak lukis Q dekat luar tu kena ada bulat nukleus dia. Lepas tu baru lukis petala pertama 2 elektron. Okay. Untuk R, betul lah. R 28. Okey, cantik. Okey. Untuk soalan nombor 3, kejap. Okey, soalan nombor 3. Okey. Kat mana yang salah? Bukan salah, kurang ialah bila kurang tepat tu dia jadi salah lah kan. Tapi ada effort lah kawan awak ni dia cuba jawab. Okey, kat mana? Apa yang kita nak perbetulkan? Okey. S susunan elektron dia 287. Okey, ada peta 287. Kalau tu tak ada conteng lah. S 287. So, S tak cukup 1. T apa tu? T 25 betul. 25 maksudnya T tak cukup 3. So bila darab silang sepatutnya dapat TS3. TS3. Semua ada tak yang dapat TS3? Dapat tak TS3? Sebab ini 13, 14, 15. T tu grup 15. TS3 jawapan dia. Maksudnya ada 1 T, ada 3 S yang awak nak kena lukis. Kat sini dia kurang 1 lah. Orang lain ada dapat tak? Ada dapat tak? Semua orang tak nak ngaku dah. Semua orang takut dah nak tunjuk jawapan. Tapi faham tak cikgu cakap tu TS3? Saya nak cikgu lukis. Alah, janganlah malu. Korang ni. Okay, cikgu tulis lah. Dia kalau PDF cikgu boleh tulis. Kalau PowerPoint tu entahlah laptop ni. Okay, kita tengok S, susunan elektron S 287. Betul? Okay. Untuk T 25. Alright. So T tak cukup 3, S tak cukup 1. So darab silang dapat T1 S 3. So lukisan kita ada 1 T, ada 3 S. Okay. Alright. Cikgu tak lukislah petala yang tu tau. Cikgu terus lukis petala yang dia berkongsi tu, boleh tak? Sebab nak jimatkan masa tadi kan. Ni dah pukul 12.22 dah. Okey, so nak tengok berapa yang dia tak cukup tadi. T tak cukup 3. So T akan pinjam 3. So dia ada 6. Masalahnya 6 ni T kena kongsikan dengan 3S. So seorang tu dapat berapa? Seorang tu dapat berapa? Dalam kelompok dapat berapa? 2. Pandai. Nak cek balik betul ke jawapan kita tadi? S tak cukup 1, so S akan pinjam 1. So dalam kelosok S tu ada 2. Betul lah tu. Lepas tu baru kita penuhkan petala dia. T dalam kosong dah ada 6, tambah lagi 2. S dalam kosong dah ada 2, tambah lagi 6. Macam tu. Boleh? Boleh tak? Boleh cikgu. Tapi yang dalam cikgu tak lukis tau. Korang lukis Sebab ada 7 minit lagi nak kejar. Okey, ni dah selesai tadi. Okey, dua yang terakhir. Okey, kita tengok. Bila soalan esei ada penerangan 10 markah. Kalau dia minta kovalen dengan ion, inilah dia punya ayat-ayat dia. So kita tengok sikit.
Susunan elektron atom A ialah, mana satu? 7 dengan 3. Mana satu proton number? 3. 3. So susunan elektron atom A adalah 2, 1 dan atom B adalah 2, 8, 7. 2, 1 maksudnya logam. 2, 8, 7 bukan logam. So atom A menderma 1 elektron valensnya membentuk ion apa? Apa ion yang kita dapat bila dia dah derma 1 elektron? Positif. Ion apa? Kalau X derma 2, X2 plus. Kalau J derma 3, J3 plus. Kalau ni A Positif. derma 1, Positif. positif. Okey. Yang B pula. Atom B menerima 1 elektron membentuk ion B. B apa? B negatif. Ya, B negatif. Awak ingat je, bila kita derma, kita dapat pahala. Derma duit, dapat pahala. So, jadi positif. Kalau terima, negatif. Sebenarnya, tak ajar tu nanti gua ajar kenapa sebenarnya positif, kenapa sebenarnya negatif. Dah belajar dah tu, korang lupa. Okay, so ion A plus dan ion B minus mencapai susunan elektron oktet dan duplet yang stabil. Ion-ion membentuk ikatan ion dengan formula. Formula apa? Kita kata tadi A plus B minus. Darab silang dapat apa? Silang A plus B minus? AB. AB je lah. Apa ni? Lagi disuat, lagi dah orang blur dah. Lepas tu lukisan kita macam biasa. Okay. A tadi 2, 1. So dia dah dermakan 2 jadi 2. Dia dah derma 2. Dia dah derma 1. So A ni nukleus. Cikgu je dah lukis. Nanti korang ni tengok kat YouTube. Cikgu upload. Okay, B 2, 8, 7. So dia akan terima 1 elektron yang didermakan tadi. So dia jadi 2, 8, 8. Okay, so B ni nukleus dia. Nukleus pertama. Nukleus kedua. Okay, nukleus ketiga. Nukleus pada petala. Ya Allah. Okay. Lepas tu buat kandang. Charge dia apa tadi? Charge dia? Negatif. Okey, satu lagi. Bersabar. Satu lagi. Okey. Susunan elektron atom X ialah, berapa susunan elektron dia? Dia bagi 14, 7. So kita guna 7 ni lah. Apa susunan elektron dia? 2, 25. 25. Atom Y? 1. 1. Okey, kita tengok. X 25. So X tak cukup 3, Y tak cukup 1. Darab silang jadi X, Y, 3. Okey, so kalau tak dapat nak agak berkongsi tu berkongsi berapa, cuba lukis dulu. X, okay, macam mana tu? Atom X berkongsi berapa pasang elektron dengan atom Y? X dekat sini, Y ada 3. Okay, X tak cukup 3. So, X akan pinjam berapa? 3. 3. So, dia ada 6. 6 kena bahagi dengan 3Y. So, seorang dapat 2. Cikgu laju sikit tau. Harap korang dapat tangkap lah. Okay, so ayat dia atom X berkongsi berapa pasang elektron dengan 3 atom Y. So, 3 pasang lah. Satu pasang sini, satu pasang sini, satu pasang sini.
So atom X berkongsi 3 pasang elektron dengan 3 atom Y. Atom Y berkongsi sepasang elektron. Maksudnya atom Y sendiri, bila kita cakap tentang atom Y berkongsi sepasang je lah elektron. Kalau X berkongsi 3 pasang sebab ada 3 atom Y. Okey. Masing-masing mencapai susunan elektron, oktet dan duplet yang stabil. Molekul membentuk ikatan kovalen dengan formula. Ni dah dapat tadi. X, Y, 3. Habis. Boleh ke? Nak? Faham cikgu. Boleh okey. So nanti cikgu cuba download, cikgu cuba upload kat YouTube, nanti cikgu share link. Penuhkan buku. Buku korang muka surat 81 tu dah ada ke ayat ni? Ke dia kosong je? Kosong cikgu. Oh, okey. So nanti ambil masa. Nanti cikgu send juga tutorial. Tak payahlah siapkan hari ni, cikgu faham. Paling lambat pun hari Jumaat. Boleh? Tak kira, boleh juga. Cikgu Hari boleh. Jumaat Hari ni hari Selasa, Jumaat 3 hari. Okey lah tu. Tahu, ada sikit je soalan dia. Ada apa-apa nak tanya lagi tak? Tak ada cikgu. Tak ada. Okeylah. Orang lain. So last panggil. Last calling. Hakim. Sekejap tengok Hakim. Hakim tak ada. Nakiuddin. Okey, tak ada jugalah. So mana yang tak ada ni. Ada, korang tahu kan pasal surat kan. Cikgu probably tak nak keluar surat. Tapi bila tak ada maklum kat cikgu apa semua, cikgu terpaksalah keluar surat. Yang memang ada masalah, data ke apa. Yang macam tak kisahlah, boleh je. Cikgu ni senang nak dibawa runding. Sebenarnya. Okay, tapi bila tak info apa-apa tu, cikgu tak bolehlah nak buat apa-apa. Alright, itu saja. Jumpa lagi minggu depan. Okay? Dah. Thank you. Cikgu. Terima kasih cikgu. Yeah. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay.